Okay, alright. Okay. Alright. Hey guys, apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam rancangan Virus TV. Sudah lama kita tak berkumandang di live Facebook ini. Kita lama guys cuti puasa dan juga cuti raya sekali. Gitulah bulan puasa tu memang tak sempat langsung. Apa khabar guys? Sebelum saya memulakan analisa live kita malam ini, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar tarik orang untuk join saya. Tujuan saya muncul di media sosial ini adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang tentang bahawa pentingnya ilmu di dalam dunia trading ini. Bukan sekadar main tikam-tikam, bukan sekadar main teka-teka, seperti yang digembar-gemburkan oleh pakar-pakar ekonomi di luar sana yang trading ini adalah main teka-teka. So, hari ni kita nak membincangkan tentang sedikit sedikit analisa yang lama kita tak bincang. Kita nak cerita sikit lah berkenaan tentang kenapa USD strong sangat ni. Mesti yang trade fundamental mesti yang nak ada yang tahu lu, ada yang tak tahu. Yang kepada anda yang trade technical boleh ambil tahu juga sikit-sikit. InsyaAllah hari ni saya akan share sikit beberapa reason kenapa USD sekarang strong gila. Sebelum tu, apa khabar guys? Dah lama kita tak bertemu. Apa buat tu? Dah makan ke? Masih beraya ke? Malam-malam ni dah pukul berapa dah? So harapnya anda semua dilimpahi rahmat dan dipermudahkan segala urusan, InsyaAllah. So sebelum kita memulakan, kita nak review sikit dekat finviz.com. Kita nak tengok apakah situasi dalam pasaran sekarang ni. Kita nak pastikan dulu apakah dia lah. Kita nak tengok Finviz lah. Salah, simple-simple je. Dia just nak tengok tepi-tepi je. So saya boleh share lah kat korang. Okay, let's go. Sekejap saya buka dulu. Haha. Okay guys, let's go. Kita switch screen, okay? Jom tengok. So, kita boleh tengok dekat screen korang sekarang ni, kebanyakan pelabur-pelabur mereka menjual saham-saham mereka, pegangan-pegangan mereka dalam stock market, iaitu dalam Apple, dalam Google, FB. So, kita boleh lihat dekat sini kebanyakannya mereka tidak ada dalam pasaran mereka jual. Maksudnya mereka dalam keadaan takut lah. Diorang takut dengan keadaan ekonomi yang melanda dunia sekarang, iaitu kenaikan kadar faedah, inflasi dan China lockdown, supplier kurang. So kejap lagi kita akan membincangkan banyak lagi tentang itu. So dekat sini kita boleh tengok perasaan pelabur itu sendiri. So dekat sinilah kita melihat dia. Okay, so for the second one, kita akan check dekat intraday, website bahasa Melayu lah, senang untuk saya baca. Kita nak baca sikit tentang hari ni punya berita lah. Okay, so hari ni punya berita kita nak baca sikit. Okay, so hari ni tajuk utamanya adalah ekonomi Amerika Syarikat, tinjauan terbaru Fed Philadelphia buatkan pelabur gusar. Ini ada.
inilah tadi kenapa kita boleh lihat kenapa stok-stok market, crypto, Bitcoin semua tengah merah-merah sekarang ni. Okay, so tinjauan ekonomi Amerika Syarikat dilihat lemah dan inflasi dijangka kekal lebih tinggi daripada jangkaan sebelum ini untuk sementara waktu berdasarkan tinjauan dijalankan oleh Federal Reserve Bank of Philadelphia terhadap para pakar ekonomi. Okey. KDNK benar diramalkan berkembang pada kadar tahunan 2.3% pada suku ini, turun 1.9 mata peratusan daripada tinjauan terakhir 3 bulan lalu, dengan kadar tahunan dilihat jatuh kepada 2.3% pada tahun hadapan 2024. Kedua-duanya lebih rendah daripada anggaran sebelumnya. Okay, so kita dah boleh lihat inilah reason dia kenapa USD strong. So inflasi sekarang memang memainkan peranan bukan setakat di Malaysia saja, tapi inflasi sekarang berada di seluruh dunia. Bahkan ekonomi terbesar dunia pun, iaitu US dan juga China juga terkesan daripada inflasi ni. Contohnya dekat China sekarang tengah lockdown. So supplier banyak daripada China. So contohnya Apple sendiri pun mendapat supplier daripada China, barang-barang teknologi dia orang lah, chip-chip tu daripada China. Kita boleh lihat dekat Finviz tadi, memang tengah merah Apple nampak. So ini adalah punca-punca dia yang kita boleh lihat. Ini sekadar teori sikit lah, kita bincang sikit-sikit. Okay, so kita nak mencari lagi, ada tak? So okay, kita nampak Bitcoin pun merah-merah kan. So kita baca sikit. Harga Bitcoin kembali melantun semula melebihi 30 sebab jatuh kepada menghadam keruntuhan stablecoin USD Terra. Bitcoin terakhir didagangkan pengukuhan tempoh 24 jam pada hari Khamis. Titik lemahnya Bitcoin dalam fasa menuju dengan penutupan mingguan yang rendah. Dan ini jika terjadi, ia menjatuh dalam minggu berturut sehingga Ethereum sehingga beberapa persen didagangkan. Okay, so sekarang kita boleh tengok pasaran Bitcoin pun tengah banyak pelabur-pelabur besar ni, kita panggil whales atau jerong lah. Diorang pun tengah menjual pasaran-pasaran mereka, pasaran mereka pula. Diorang pun jual aset-aset digital mereka. So dekat sini kita boleh faham mereka lebih selesa duduk di aset safe haven, iaitu US dollar. Mereka duduk dekat USD JPY, mungkin juga dengan dekat USD CHF. Okay, so dekat gold saya tak pasti, sebab gold ni kadang-kadang dia ikut, kadang-kadang tak ikut. Begitulah gold. Okay, so kita nak pergi check dulu lah dekat chart. Kita dah faham fundamentalnya untuk hari ini. Dan pada minggu ini possibility yang pasaran akan ikut apa yang fundamental tunjukkan dalam intraday ni. Okay, so kita teruskan dengan dollar index. Kita tengok chart sikit lah. Okay, so kita boleh lihat dekat screen sekarang ni adalah dollar index punya chart. So ini kita cerita teknikal lah pula, sebab tadi kita dah cerita fundamental. So kita cerita teknikal pula. So dekat sini ada satu kenaikan yang baru, new high, dan ini adalah pullback. So dalam wave theory, ini adalah satu momentum untuk price naik ke atas. Okay, so kita boleh nampak lah kat situ memang jelas. Sekejap Okay, kita boleh nampak lah dekat situ memang jelas. So bila kita dah nampak dollar index ni strong, kita boleh jangkakan yang
EU dengan GU akan drop. Okay, so kita teruskan dengan melihat, nak tengok apa Okay lah, kita tengok EU dulu. Okay, so kita tengok dengan time frame besar dulu, apakah dia. Okay, so dia buat terus menerus membuat low baru. Yang kita boleh lihat, ini adalah low baru, pullback, low baru, pullback sikit, dan low baru lagi. Okay, so dekat daily kita dah nampak jelas dia membuat satu trend yang dipanggil downtrend. So dekat mana kawasan-kawasan yang possibility untuk kita memulakan dagangan kita? Sebenarnya dah boleh ni. So kalau korang instant sekarang ni, mungkin okey kot kan. Kalau saya ingat saya nak tunggu atas sikit lah. Tapi dia macam dah boleh lah. Macam dah boleh lah. Make sure kalau nak masuk yang sekarang ni kan, buat stop order ke, buat stop order dekat sini kan. Stop order kat sini kan, okay juga. Tapi SL besar lah sikit. SL besar sikit lah. Okay, so saya menunggu dekat kawasan mana? Saya menunggu tu lah, dia macam dah dekat tau. Dia macam dah boleh masuk lah ni. Sekejap. Okay, saya tunggu kat kawasan sini lah. Okay, so ini dekat H4. Saya tunggu kat atas sikit, mungkin kat kawasan sini. Kita mencari short position untuk EU. EU ni SL tak besar sangat lah. Okay, so kita target dalam 30 pips. Okay lah, 30 pips. Okay, so kita menjangkakan yang dia akan keep dropping. Kita ambil sekitar 150 pips. Enough lah. Good enough lah reward dia. Okay, kita merisikokan lebih kurang 30 pips. Dan kita menanti dia buat price macam ni lah. Dia buat bentuk yang macam ni, naik ke atas dan terus penurunan. Okay, so itu adalah arah dia. Kita dah jelas. So make sure korang buat ada SL lah. Tidak semestinya ini adalah orang panggil apa, ini adalah keputusan yang muktamad. Tapi apa yang saya faham tadi, memang USD akan strong untuk jangka masa panjang. Berkemungkinan dia akan menekan currency yang lain untuk terus menurun, kecuali USD CHF dengan USD JPY akan terus menaik lah. Okay, so for the next one, kita check GU pula. Kita dah ada position untuk EU. Untuk minggu ni kita fokus dua je, EU dengan GU. Tapi bolehlah kita singgah-singgah dekat gold ke, kat JJ untuk tengok-tengok USD CHF ke USD JPY. Tapi saya akan fokus kepada EU dan GU pada minggu ini. Okay, so kita teruskan dengan GU. Okay, so di dalam time frame H1, kita tukar H4 dulu. Okay, dalam H4 ni kita dapat tengok yang dia keep buat low baru. Okay, dia naik sikit dan new low. Okay, sekarang dia tengah naik sikit.
Sekarang dekat mana kawasan yang kita nak masuk? Okay, so kita mencari. Okay, so saya menjangkakan yang dia akan pergi dekat area sini. Tapi dah pergi apa? Okay, so dia dah sentuh dah pun. uh, Kalau nak instant pun pandai lah Ini bukan financial advice. So ini adalah hanya analisa. Berkemungkinan dia akan naik sampai sini baru dia turun. Kita tak tahu. Tapi yang saya nampak situlah daripada segi teknikal dia. Teknikal ni saya guna untuk entry lah. Okay, dekat mana kawasan-kawasan dia. Okay, so saya mencari short position. Position lagi. Short position untuk GU. We going for short. Okay, so SL dia 40 lah, letak 40 pips. Sebab risau dia punya pullback tu apa orang panggil? Ganas sangat. Takut dia ganas sangat pergi. Okay, so kita dah faham fundamental tentang dua currency ni. So kita target SL pula. Kita target okay kot situ 160. 180 lah. Okay, so itu adalah target kita. Tapi kalau korang nak buat apa, nak buat open TP pun okay juga. Sebab ini berkemungkinan long term lah. Mungkin kita boleh hold. Mungkin setup ni kita boleh hold lama sikit. Tapi saya tak hold lah. Sebab saya adalah intraday trader. So tengok, mungkin kita akan masuk lebih pada satu position. Dan selebihnya kita akan hold. Okay, so saya rasa itu saja pada hari ini. Tak ada benda kita nak cerita sangat. Kita nak baca biasalah, kita nak cerita fundamental. Kita cerita tentang sentimen pasaran sekarang ni. So apa yang kita boleh nampak, itulah dia. Saya dah explain pada awal video tadi. So rajin-rajinlah nanti tengok balik dekat saya punya Facebook page. Jangan lupa follow Facebook page saya. Dekat YouTube pun saya ada buat juga. Tapi kat YouTube saya tak buat live lah. Saya record di Facebook. Dan saya akan post dekat YouTube juga. Okay, so selamat Hari Raya kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.